Samad meletakkan beg pakaiannya ke sisi katil. Ibrahim dengan Leman sudah berada di balkoni hotel sambil menikmati panorama ciptaan yang maha esa. Ada riak bimbang pada wajah Leman. "Kau ni biar betul, Mat. Hotel ni duduk kat tengah-tengah hutan macam ni. Wish, seram siut." Leman menggosok-gosok lengan yang sudah meremang. Beberapa minit kemudian, mereka bertiga turun mencari kedai makan di sekitar hotel rimba itu. Baru 2-3 langkah keluar dari lobi hotel, Ibrahim terlanggar seseorang dengan agak kuat. "Aduh, Abang!" Daniel cepat-cepat membantu abangnya yang jatuh tergolek. Alamak, sorry. Ibrahim meminta maaf. "Lain kali, jalan guna mata boleh tak? Ni berjalan guna lutut ke macam mana?" Danish bertanya. Mukanya agak selamba tetapi nada suaranya keras sedikit. Guna mata lah. Kalau guna lutut dah lama muka awak kena pijak." Ibrahim membuat serangan balas. Terbeliak biji mata Danish. Hampir-hampir sahaja lelaki itu mahu menempeleng Ibrahim, tetapi sempat ditahan oleh adik kembarnya. "Bang, sudahlah. Dia kan dah minta maaf tu. Kami masuk dulu. Assalamualaikum." Daniel tersengih lalu menarik tangan abangnya masuk ke lobi hotel. Ibrahim mencebik. Nasib baiklah si adik berfikiran waras, tak macam abangnya. "Jom lah, aku dah lapar dah ni," ajak Samad. Danish menghempas punggung ke birai katil. Malang betul nasibnya hari ini. Mujur Daniel ada di situ tadi. Kalau tidak, mahu sahaja dia muay thai lelaki itu. "Sudahlah tu bang, baik abang pergi mandi," Daniel berkata. Daniel beredar ke balkoni untuk mengambil angin. Ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 3 petang. "Kau nampak tak apa yang tergantung kat balkoni sebelah tu?" Daniel mengerut kening. Dia berpaling ke belakang dan abangnya tiada di situ. Bunyi air dari pancuran bilik mandi menyapa telinganya. Cepat-cepat dia berjalan mendekati bilik mandi dan Danish sudah berada di dalam. Siapa yang bertanya tadi? Selesai mandi, Danish diajukan soalan tentang kejadian sebentar tadi. Bukan dia yang berbisik di belakang Daniel. "Kau dengar apa?" Danish menyoal. Dia berhenti mengeringkan rambut buat beberapa saat. Daniel menggeleng. Tak ada apa lah bang." Ibrahim berbaring di atas katil. "Tak elok tidur time maghrib ni," Samad melarang. Dia menghalakan telunjuknya keluar balkoni. Senja sudah bertebaran di dada langit. Ibrahim terpaksa mengalah. Dia mencapai tuala lalu ke bilik mandi. Ketika sedang mandi, ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Kemudian tubuhnya berasa pedih. "Kenapa dengan belakang kau, Him?" Leman menegur sebaik sahaja Ibrahim keluar dari bilik mandi. Dia merenung belakang Ibrahim dengan mulut yang terenganga. Ibrahim bergegas ke hadapan cermin dan melihat beberapa kesan merah di belakangnya. Tidak ubah seperti kesan kuku. Macam ada yang sentuh aku dalam bilik mandi tadi. Mendengar saja pengakuan Ibrahim, Leman mula menggigil. "Perasaan kau je tu, Him. Sudahlah, dan aku pula mandi." Samad beredar ke bilik mandi. Dia bernasib baik kerana tidak diganggu seperti Ibrahim. Leman juga terselamat. Ibrahim terserempak dengan Danish di luar bilik ketika dua lelaki itu turun ke bawah untuk membeli sesuatu. Rupa-rupanya, adik-beradik kembar itu sedang menginap di bilik 203, manakala mereka di bilik 201. Hanya selang sebilik sahaja. Mereka bermasam muka walaupun terpaksa berkongsi satu lift.
Amboi, pinknya. Berahim mengusik warna baju Danish. Diamlah. Pintu lift terbuka sebelum sempat Berahim mengusik lagi. Danish terus bergegas keluar. Ketika Danish kembali ke bilik, langkahnya terhenti selepas mendengar suara seseorang menegurnya dari belakang. Danish. Melilau dia mencari dari mana datangnya suara itu. Lorong tersebut sangat sunyi dan kelam. Entah mengapa bulu romanya terus tegak berdiri. Dia bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam. Kenapa ni bang? Macam kena kejar hantu je. Mulut tu jangan cabul. Dah tu yang abang pucat berpeluh-peluh ni kenapa? Ada orang panggil nama abang tadi, tapi tak ada orang pun. Kau rasa? Kening Daniel terangkat. Abang rasa hotel ni... Bunyi ketukan dari bilik sebelah memeranjatkan dua beradik itu. Ada orang menginap kat bilik sebelah ni ke? Soalan Danish hanya dibalas dengan jongkitan bahu adiknya. Siang tadi, saya terdengar suara abang tanya... Tanya apa? Nampak tak apa yang tergantung kat balkoni bilik sebelah? Danish sudah ketakutan. Dia berlari ke katil dan berselubung di dalam selimut. Sementara itu, di bilik 201, tiga sekawan itu sudah tidur selepas solat Isyak. Tepat jam 2 pagi, Lena Berahim diganggu oleh sesuatu. Ada bunyi riuh rendah dari bilik sebelah, bilik 202. Dia bingkas dengan perasaan bengang. Tanpa membangunkan kawan-kawannya, dia keluar dan pergi mengetuk bilik 202. Suasana riuh rendah bertukar sepi serta-merta. Hormat sikit orang yang nak tidur. Kalau nak berparti, buatlah kat tempat lain. Berahim memang cepat hangin satu badan kalau tidurnya terganggu. Dia kembali ke bilik sejurus selepas itu. Ketika Berahim menutup pintu biliknya, pintu bilik 202 terbuka sendiri. Ada kelibat putih yang sedang mengintai dari dalam. Berahim kembali ke katil lalu menyambung tidurnya. Tetapi sejam kemudian, tidurnya terganggu semula. Kali ini Leman dan Samad turut tersedar. Bunyi riuh rendah kembali berlangsung dengan meriahnya. Di luar, mereka bertembung dengan Danish dan Daniel. Kembar itu turut bengang dengan apa yang berlaku. Danish mengetuk pintu bilik tersebut dengan marah. Buka pintu ni! Keriuhan di dalam tiba-tiba terhenti. Buka pintu! Danish mendesak. Daun pintu terbuka sedikit. Tanpa berfikir panjang, Danish menolak daun pintu luas-luas dan melangkah masuk ke dalam. Yang lain mengikutinya dari belakang. Samad memetik suis lampu. Bilik hotel tersebut kosong. Tiada sesiapa di dalamnya. Leman terduduk ke lantai. Matanya terbeliak memandang apa yang berada di balkoni bilik itu. Seorang gadis tergantung di balkoni. Lidahnya terjulur keluar. Tubuhnya menggelebar. Kita kena selamatkan dia, Daniel berkata cemas. Kau pasti kata manusia? Soal Danish pula. Soalan itu membantutkan niat adiknya untuk ke balkoni. Gadis itu mula menolak-nolak tubuhnya supaya berhayun memasuki bilik. Perbuatannya membuatkan lelaki-lelaki itu berlari ke pintu. Mereka cepat-cepat keluar dan bergegas ke bawah untuk membuat aduan. Pengurus hotel itu menenangkan mereka dan bersetuju untuk menceritakan hal yang sebenarnya jika mereka bertenang dan tidak menakut-nakutkan para penginap lain. Rupanya gadis itu telah menggantung dirinya di balkoni bilik 202 pada bulan lepas. Bilik itu ditutup dari sebarang aktiviti penginapan dan sebelum ini mereka sering mendapat aduan tentang gangguan-gangguan dari bilik tersebut.
Pengurus hotel itu telah menukar mereka ke bilik-bilik yang baharu di tingkat 3. Mereka kembali ke bilik masing-masing dan mengemas apa yang patut. Ketika mereka melangkah keluar dari lobi hotel, Ibrahim dan Danish sempat bermaaf-maafan. Leman duduk di sit belakang seorang diri. Ketika kereta perlahan-lahan meninggalkan perkarangan Hotel Rimba, matanya terfokus pada sesuatu di balkoni bilik 202. Gadis itu masih tergantung di situ, dengan lidah yang terjulur panjang dan mata yang terbelalak merah menyala.